billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepadanya, dan seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz Biar Tahu, jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para penonton sekalian, hari ini kita dalam topik sirah, perbincangan yang cukup menarik, iaitu kita nak membicarakan satu tokoh jihad yang cukup luar biasa, mendahului perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mendahului sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak lain tak bukan Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu. Dan bagi membincangkan topik ini, bagi mendengar kisah ini dengan lebih terperinci, kita bawakan kepada anda Tuan Guru Al-Fadil Ustaz Ahmad Syadan Al-Hadrami. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Kita punya tokoh yang akan kita bincangkan pada hari ini cukup luar biasa. Ya. Terutama bagi si suami yang mungkin baru berkahwin saya. Dan mungkin dah lama berkahwin pun bagus juga untuk dengar kisah ini. Baik Ustaz, kepada para penonton yang mungkin nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz, boleh call kita di talian 1800 88 1677 atau boleh WhatsApp kita di talian 0111233680 atau terus ke Facebook kita. Kita lihat, tonton secara live, dan kita jangan lupa tekan butang like dan share agar lebih ramai sahabat-sahabat kita yang akan mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada pagi ini. Para penonton sekalian, hari ini topiknya sirah Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu. Kita nak dengar kisah yang cukup menarik yang boleh menjadi iktibar kepada diri kita dan keluarga kita. Tumpukan perhatian anda kepada Al-Fadil Ustaz kerana Ustaz akan ceritakan biodata terlebih dahulu sebelum kita pergi lanjut kepada kisah ini. Jadi dengan segala hormat saya nak persilakan Ustaz sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini. Persilakan Ustaz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala dan iman, yang mana kekasih Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Di dalam ayat ini kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala nak menganjurkan kepada kita, khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian seperti saya dan dai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina ma'ah. Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Walladzina ma'ah, dan adapun orang-orang yang bersama dengannya, asyidda'u 'alal kuffar, iaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam tafsir sahabah ataupun definisi sahabah Rasulullah SAW, iaitu orang yang beriman kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulnya, dan hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak selepasnya. Orang yang duduk di bumi, tidak di langit. Maka oleh sebab itu kita lihat definisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan kemudian kita lihat pula bagaimana kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dai sebutkan sebentar tadi, iaitu seorang sahabat yang kalau dikiranya memang digelar sebagai, ada yang menyebutkan di dalam kitab sirah mengatakan pengantin di langit. Oh, pengantin di langit. Pengantin di langit. Ada juga yang mengatakan bahawasanya ghasilul malaikah, iaitu para malaikat mencuci atau memandikan jasadnya. Pelik tu. Macam mana sahabat Nabi dapat dimandikan jasadnya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala.
sekiranya dilihat dalam peristiwa sebelum itu, sebelum kita nak ceritakan tentang Sayyidina Hanzalah Ibn Rahib, dia jangan silap ya, di sini sebenarnya ada dua orang. Ada dua Hanzalah. Ada dua Hanzalah. Satu Sayyidina Hanzalah Ibn Rahib, satu lagi Sayyidina Hanzalah Ibn Rafi'. Kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedua-duanya mempunyai cerita yang sangat hebat dan masyhur di kalangan para ahli sirah. Baik, sebut tentang Sayyidina Hanzalah Ibn Rahib, ia berkaitan dengan seorang yang daripada kaum Ansar, suku Aus. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak, kita tahu Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Tetapi dia ada dua fasa. Satu fasa sembunyi-sembunyi, iaitu ketika mana Nabi SAW berdakwah di dalam Darul Arqam Ibnul Arqam, dan kemudian Nabi SAW diajar ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka Allah Subhanahu Taala menyatakan di dalam firman ini, ya Muhammad, sebarkan Islam itu secara terang-terangan. Kemudian ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, maka di sana ditambah lagi dengan tentangan yang hebat, ancaman yang hebat, sehingga kan perintah bunuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'nun ghairu sya'nin. Masya Allah, qadarallahu ma sya' fa'al. Allah Subhanahu Taala rupanya telah campakkan di dalam hati orang-orang yang berada di Yathrib. Dan kita tahu ketika mana di Yathrib itu ada puak-puak ataupun ada perkampungan Yahudi. Yahudi ni al-maklum lah. Mereka membaca kitab Taurat, kitab Injil, dan di sana nanti ada menyebut tentang Nabi akhir zaman. Sifat-sifat Nabi akhir zaman. Ketika mana mereka menceritakan, maka ada orang yang curi-curi dengar dan mendengar kisah tentang kedatangan Nabi akhir zaman, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apabila cerita itu disebutkan, jadi ada di kalangan orang Yathrib yang hari ini Madinatul Munawwarah pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk melihat siapakah dia Nabi yang akhir zaman ini, siapakah Muhammad bin Abdullah, siapakah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka sampai ke sana dalam lebih kurang 12 orang bilangan yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW baiat bersama dengan mereka, dan mereka ni semangat pula melihat dengan Rasulullah SAW. Jadi mereka nak datang kali kedua lagi untuk ramai lagi. Dan dikatakan lebih kurang dalam 75 orang. 73 lelaki, 2 perempuan. Alal khilaf, ada berbeza bilangan. Walhasil kedatangan mereka untuk mempelawa lah. Alhamdulillah, macam invite. Macam Eden ni mari sini, datang ke sini ni sebab dijemput. Jadi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kat sini dai kita lihat bagaimana pendakwah ni dia tak boleh nak mengalah. Betul. Baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam dakwah di Mekah tetapi tidak disambut baik. Allah campakkan ada orang datang nak offer Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa mereka datang, mereka minta Rasulullah SAW datang, tetapi Rasulullah belum lagi. Mereka kata, ya Rasulullah, hantarkanlah kami utusanmu. Maknanya wakil. Kat sinilah. Alhamdulillah. Subhanallah. Sebenarnya saya bersyukur kepada Allah. Tajuk yang Mus'ab bin Umair, saya juga. Alhamdulillah. Kemudian kesinambungannya dibawa tajuk Hanzalah. Subhanallah. Sebab Hanzalah dapat Islam daripada Mus'ab bin Umair. Ya, ketika mana Rasulullah SAW diminta untuk mengutuskan sahabatnya, Nabi, Allahu Akbar, Al-Hakim, bijaksana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lihat. Kat sini dai, kita lihat bagaimana ilmu dakwah ni perlu dibelajar. Bukannya
hatta orang yang baca kitab, baca buku, belum tentu dia boleh dakwah. Skill tu kena Skill ada. lah dia. Macam dai mungkin kalau duduk depan remaja lagi kata lagi menarik. Berdasar melainkan duduk dengan orang-orang yang pangkat sudah berumur. Sebab apa? Handsome-nya ada lagi. Allahu Akbar. Jadi bila duduk depan, jadi Rasulullah SAW memandang yang datang ni ialah orang Yathrib. Dan kebanyakan mereka ni ialah orang-orang yang intelektual, maknanya orang yang bijak. Dia tahu Taurat, tahu Injil. Tahu Taurat, tahu Injil. Jadi Rasulullah memilih Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kerana Sayyidina Mus'ab bin Umair dikatakan radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan mempunyai diplomat, diplomasi yang bijak, cara percakapan dengan orang. Sebab itu kita lihat Sayyidina Mus'ab bin Umair dihantar. Dan ketika mana Sayyidina Mus'ab bin Umair dihantar, ketika itulah banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat-hebat, termasuklah Hanzalah. Bukan kenapa saya kata hebat? Sebab Hanzalah ni adalah anak kepada ketua munafik. Maknanya yang ialah bagaimana Hanzalah ini adalah orang yang berkahwin dengan ketua di sana. Ketua kedua di sana ada ketua Aus. Maknanya ketua pemimpin iaitu ayahnya bernama, kalau tadi saya sebut Hanzalah, Sayyidina Hanzalah Ibnu Rahib. Ini sebenarnya nama gelaran, maknanya nama yang popular dipanggil. Sebab hebatnya dia dalam mengetahui tentang Rasulullah SAW, bapaknya. Jadi nama dia sebenarnya Abu Amr bin Safi. Ketika mana dia Hanzalah ni minat nak masuk Islam, jadi diberikan harga untuk dia masuk Islam tu lebih mahal lagi. Maknanya kenapa? Kat sini kita nak lihat kenapa. Sebab Hanzalah punya bapa ni ialah ketua Aus. Makna ketua kabilah. Orang besar. Kita VIP lah. Ya, VIP. Kalau saya sebut macam ni lah, kira datuk ke, Tan Sri ke, maknanya besarnya pengaruh bapa dia. Dan bapa dia paling kuat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sehingga kan peperangan Uhud adalah sebab pengaruh bapaknya. Bapaknya ketika mana mengetahui anaknya masuk Islam, dia selalu memarahi ataupun benci dan makin marah lagi. Ketika mana Rasulullah SAW datang ke Madinah, makin benci. Sehingga kan bapaknya musafir ke Mekah sebab tak nak tengok Nabi Muhammad SAW. Marah kepada Nabi SAW, akhirnya datang. Dan kita lihat bagaimana peristiwa Perang Badar yang daripada bilangannya 1,000 orang, orang Quraisy itu 1,000 orang, sahabat Nabi 313, tapi kemenangan yang Allah berikan kepada sahabat Nabi dan Rasulullah SAW, maka bapa dia ni kata, biar aku pergi ke Mekah, aku ejek orang pembesar-pembesar. Apalah dengan Muhammad yang maknanya bagi dia lemah, bagi dia tak ada apa-apa kelengkapan. Kamu kelengkapan yang banyak, yang hebat pun boleh dikalahkan oleh Muhammad. Jadi dia datang, dia api-apikan balik. Sedangkan masa itu orang Quraisy dah lemah. Dah rasa macam low lah. Apa kita kalah dengan Muhammad. Tapi dia datang, dia bagi semangat sehingga berapi-rapi lah. Mencabar semula. Dia kata kalau kamu anak jantan, pergi lawan balik. Itu yang akhirnya semangat datang. Dan bilangannya lebih lagi. Ketika itu perang Uhud, kita tahu Hanzalah sebenarnya, ini cerita di sebalik Hanzalah pula. Mungkin ramai para tetamu, para pendengar, para penonton ada mendengar cerita Hanzalah ini, tapi mudah-mudahan kita mendengar dan memahami dalam kejiwaan dan penghayatan kita seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dai kata berbulan madu, honeymoon. Saya pernah kata dengan sahabat saya, honeymoon ini sebenarnya konsep honeymoon ni kalau dibuat tiap-tiap kali, maksudnya honeymoon ni kalau dah kahwin 10 tahun pun macam
bercuti kan, bercuti pergi makan angin, pergi snorkeling. Kan. Jadi dia itu konsepnya bagus. Kan. Tapi Hanzalah ni baru kahwin. Baru kahwin orang kata darah manis kan. Jadi tapi Hanzalah ni sebenarnya dia tahu Rasulullah SAW dan para sahabat nak berperang. Dan ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maklumlah dia berada di Madinah. Dan Rasulullah SAW ada sebab nak perang Uhud tadi. Maka sahabat Nabi SAW datang kepada Rasulullah SAW. Dan kalau nak tahu para penonton semua, Hanzalah kahwin dengan adik kepada bapa munafik. Iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Adiknya Jamilah. Jadi Hanzalah ni bila nak kahwin, tapi bila tengok Rasulullah SAW dan para sahabat bersiap-siap untuk berperang, dia langsung tak ada semangat nak kahwin. Ataupun dia kata, tak apalah, bila lepas habis perang lah baru kahwin lah itu. Tapi Rasulullah SAW, mungkin, ialah Nabi SAW, Allah nampakkan Nabi benda yang gaib, maka wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan Nabi untuk berkahwinkan Hanzalah itu lebih awal. Maknanya patutnya malam. Tapi akhirnya kahwin pada waktu siang. Maknanya dah waktu petang tu, sedangkan Hanzalah kata tak apalah Rasulullah, kahwin waktu malam lah, maknanya ini. Tapi akhirnya Hanzalah dikahwinkan waktu petang tu juga, waktu pagi tu juga. Orang dah kahwin. Akhirnya dia pun sudah pulang ke rumah. Ialah malam pengantin. Baik Ustaz. Kita nak tahu apa jadi malam pengantin tu saya. Okey, baik, insya-Allah. Baik para penonton, setia bersama dengan kami, kita nak tahu apa jadi pada malam pengantin tu. Para penonton pun rasanya dapat agak dah tu. Tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Hari ini kita bincangkan topik sirah. Kita bincangkan seorang sahabat yang luar biasa hebatnya, iaitu Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu. Baik, tadi Ustaz ada menceritakan bagaimana ayahnya mengapi-apikan orang Quraisy sehingga kan mereka ni, kata orang jantan tadi, mereka berkobar-kobar semula untuk datang memerangi baginda SAW. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh sambung cerita ni. Kita seronok dengan cerita. Sila Ustaz. Baik. Terima kasih adanya Aiman dan pada seluruhnya yang mendengar mengkongsi ilmu pada pagi ini. Kuliah subuh ni. Kuliah subuh. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala apabila ingin memberikan hidayah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Yahdillahu man yasha wa yaghfir liman yasha. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada anak, tidak memberi hidayah kepada ayah. Bahkan ada dalam lembaran sejarah juga mengatakan Abu Amir ini ataupun rahib ini, pada permulaannya dia macam nak tertarik nak memeluk Islam. Tetapi bila dia melihat kekalahan perang Badar tadi, maka dan dia tahu Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka dia pun dah benci sangat-sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tak nak tengok muka Nabi sallallahu dan dia telah berhijrah. Maknanya pindah ke Mekah untuk bertemu dengan pemuka-pemuka Quraisy. Maklumlah, ketua jumpa ketua, macam mana? Kan? Macam ustaz jumpa ustaz jugalah. Kadang-kadang kalau ustaz jumpa ustaz ni, dia maknanya saya keluaran ni, saya ni cakap kan. Tapi kalau pemerintah macam mana? Pemimpin macam mana? Cerita pasal negara lah.
kalau orang negara lain datang kepada tempat kita, kita mesti nak buat macam mana? Mesti kita nak tunjuk kita ni hebat semua. Betul. Tapi dah kita tahu kita ni lemah. Maknanya orang Quraisy. Yang datang ni pula pemuka suku Aus. Oh, ini pemimpin ni. Pemimpin. Jadi datang bertemu, apa lagi? Dia pun maknanya kutuk lah perli, kutuk. Hai, anak jantan tercabar boleh lah. Akhirnya dia pun tahu. Cuma kat sini dua-dua masing-masing dalam perang Uhud tadi kalau boleh tak nak bertemu. Maknanya tak nak bertemulah dua. Okey. Kalau si anaknya Hanzalah dengan Rasulullah SAW, si bapaknya dengan siapa? Bapaknya dengan Abu Jahal. Dengan Abu Sufyan. Sebab kalau kita lihat pada ni dah boleh masuk malam pertama. ke masih suspend lagi ni. Gitu. Jadi perkahwinan sudah berlangsung. Kita pergi ke kalau macam video scan dekat orang Madinah pula. Hanzalah sudah berkahwin dan malam tu maknanya tempoh perkahwinan tu sampai mestilah dah duduk serumah dengan ni, dah bersama lah orang kata. Malam pengantin. Terdengar jihad. Seruan jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Jadi Hanzalah ni bersama dengan isterinya. Ni bersama. Maknanya sudah kahwin, sudah bersama malam itu. Maka waktu tu terdengar mengatakan jihad, seruan jihad. Jadi bila seorang yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tu dalam kaedah bahasa Arab dipanggil iza ahabba syai'an yu'mika. Apabila sesuatu yang kamu suka telah membutakan kamu. Sebab tu cinta itu buta. Jadi ketika Hanzalah tadi dengar saja, dia dah jadi macam ini panggilan. Sedangkan boleh saja dia boleh tunggu sikit, pagi ke, lepas tu baru pergi. Tapi tidak, tiba-tiba dia rasa macam ada satu kuasa yang memanggil dia sebab ini orang panggil sebab cinta, sebab sayang, sebab teringat batang tubuh kekasih Allah Subhanahu Wa Taala sedang berperang sedangkan aku sedang bermadu kasih. Kasih aku ada di sana. Maka akhirnya Sayyidina Hanzalah keluar. Isterinya Jamilah, adik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik. Pun tak boleh nak cakap apa-apa sebab melihat semangatnya suaminya capai segala-galanya, perang. Pergi ikut perang. Berperang dan dikatakan Sayyidina Hanzalah masa itu sudah bunuh ramai di kalangan musuh dan ketika detik-detik terakhir sebelum kematiannya ia berdepan dengan Abu Sufyan. Maka dia dah berdepan dengan Abu Sufyan tapi dia tak nampak Abu Sufyan lah. Mana dia ke depan itu, maka dia pun dah hampir nak bunuh, datang ada orang yang di belakang, minta maaf saya lupa nama orang yang bunuh ia belakang tu, pakai tombak ke ataupun pakai tombak. Tapi dalam keadaan tengah sakit tu, makna tengah masih lawan lagi dengan Abu Sufyan. Tapi akhirnya dalam keadaan dia berlawan di belakang, ditusuk-tusuk begitu, akhirnya syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Itu malam pertama saya. Itu malam pertama punya cerita. Sebelum kita nak tahu apakah respon isterinya setelah mendengar pemergian suaminya Ustaz, ada sahabat kita nak bertanya satu soalan. Bersama dengan Fauziah Tun Mat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam serta kru-kru, semoga sentiasa dalam rahmatnya. Amin. Soalan saya Ustaz, siapakah Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu sebelum bergelar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat yang lainnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Sebelum dia memeluk Islam lah Ustaz. Siapa dia ni? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang bertanya. Mengikutkan dalam sejarah, Hanzalah ni adalah seorang
pemuda yang dia hidup dalam keluarga Yahudi yang memegang kepada, bukan keluarga Yahudi, maksudnya mengetahui tentang orang-orang yang mengetahui tentang kedatangan Rasulullah SAW. Maknanya apabila ia tahu, dia kalangan keluarga, maka dia itu orang yang dipandang lah. Sebab keluarganya bukan keluarga orang biasa-biasa. Kalau kita pandang begini, masa sebelum Rasulullah SAW datang, mestilah fahaman Yahudi, fahaman Nasrani ini, maksudnya siapa yang pemegang, dia panggil ahli kitab. Kira bapaknya ni orang yang ternama. Bukan ternama lagi, maksudnya kalau dia pemegang kitab, dia rahib, sebab tu rahib. Maksudnya orang macam ustaz dengan anak ustaz lah. Kan macam tu lah. Macam mana? Saya kalau keluar pun, itu anak ustaz tu. Kalau macam kita belajar dekat pondok, tu anak tuan guru. Maknanya dipandang begitu. Tapi itu yang saya sebut tadi, hidayah. Dia mengetahui tentang Rasulullah SAW daripada bapaknya sendiri, daripada ahli kitab. Tapi perasaannya nak cari Rasulullah SAW. Itu bukan milik kita, bukan milik saya dan bukan milik kita semua, bukan milik. Ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak berikan hidayah, akhirnya dapatlah hidayah. Hanzalah mendapat hidayah pun tak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma mendengar bagaimana Mus'ab bin Umair berdakwah dihantar ke Madinah. Dan masa tu Mus'ab bin Umair bijak dalam diplomasinya, dalam berbual dengan ni, akhirnya di antara orang-orang yang masuk Islam, Sayyidina Hanzalah adalah orang yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Jadi walhasil kita nak ceritakan, orang hebat bila mendapat Islam, jadi hebatlah ia. Pada asalnya menentang Islam, tapi akhirnya menjadi pejuang Islam. Subhanallah. Kita nak sambung dengar cerita pada Ustaz. Bila mendengar kematian suami ini bukan satu berita yang kecil. Malah satu berita yang sangat menduka citakan. Mungkin Ustaz boleh perdengarkan kepada kami kisah selanjutnya berkaitan dengan apakah respon isterinya bila mendengar berita ini. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Perang sudah berakhir. Uhud, kita tahu satu perang yang menyayatkan hati. Kerana di sanalah Rasulullah SAW dipapah geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Pelipis Nabi sallallahu alaihi wasallam koyak dahi baginda Rasulullah SAW, sehingga kan disebutkan dalam riwayat ialah perang Uhud kan asalnya sahabat Nabi mula-mula Rasulullah SAW rasa ramai. Tapi rupa-rupanya munafik punya angkara, akhirnya tinggal sikit. Daripada 1,000 orang, akhirnya tinggal 850 orang saja. Pulang munafik. Masa kita bila semangat, tiba-tiba hilang setengah atau hilang sebahagian. Tapi ialah Islam tidak memandang kepada bilangan, tetapi Islam memandang kepada kualiti iman. Maka Rasulullah SAW berperang dan Sayyidina Hanzalah ibn Rahib radhiyallahu taala anhu berperang juga. Ketika mana dalam perang, akhir perang, para sahabat semua datang balik melihat. Lebih kurang 70 jenazah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sahabat yang tengok tadi, tengok, mereka dah kira lah. Sampai mereka kata 70. Tak cukup ni. Tapi bila tengah mengira-ngira, akhirnya ada satu hilang. Jenazah tu tak jumpa. Misteri tu. Siapakah dia? Siapakah dia? Jenazah Sayyidina Hanzalah. Cari. Rasanya tadi ada Hanzalah. Mana Hanzalah? Jadi akhirnya mereka kata dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, rasanya Hanzalah ada tadi, tapi tak ada. Rasulullah kata, cuba, maknanya cari lagi. Mereka cari, tengok.
ada jenazah yang jauh sikit. Kalau ikutkan dalam pemakaman ataupun dalam perkuburan para sahabat di zaman Rasulullah SAW, sekiranya mereka itu terbunuh dalam keadaan 3 orang contohnya, jadi liang lahatnya satu, ditanam semua. Jadi bila Hanzalah berpisah, dan bukan berpisah yang lain pula di bawah, maknanya dia di atas sedikit. Tempatnya agak jauh. Jadi sahabat pun, ini Hanzalah. Tapi seakan-akan Hanzalah ini sudah dimandikan. Kerana nampak qatar, nampak basah. ada basah pada tubuh badannya. Jadi mereka pun bingung. Bila pula Hanzalah ini begini? Kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila bertemu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini mayat Hanzalah, kita jumpa. Rasulullah kata, baik. Tapi Rasulullah, ada macam pelik berlaku padanya. Apa dia? Jasadnya ada macam basah. Seakan-akan baru lepas mandi lah. Jadi Rasulullah pun, kat sini kita nak lihat bagaimana Rasulullah SAW nak tunjukkan kepada kita. Rasulullah suruh kita ambil tahu benda yang menarik. Benda yang ada kaitan dengan penambahan iman. Bukan sekadar maknanya dah kan begitu. Akhirnya Rasulullah kata, cuba balik ke rumahnya, tanya kepada isterinya, kenapa berlaku ni? Maknanya apa sebab boleh berlaku begini? Cari sebab tu. Cari sebab tu. Jadi sahabat Nabi SAW pun pergi ke rumah. Nak jumpa Jamilah nak tadi. Nak confirm kalau ni. Ni malam dah lah, orang kata, cuba bayangkan nak ceritakan tentang orang yang baru honeymoon. Bukan baru honeymoon, memang honeymoon. Lepas tu abang pergi kerja. Abang pergi kerja. Abang pergi kerja, nak cerita abang dia nak tunggu ni, meninggal nak tunggu abang dunia. balik ni. Nak tunggu tu. Kan. Jadi macam mana sahabat Nabi SAW nak ceritakan kepada isterinya tentang kesyahidan Sayyidina Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Jadi bila datang Jamilah, ini adalah adik kepada ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, abangnya yang telah tipu Rasulullah SAW. Tapi iman tidak boleh dijual beli. Betul. Sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Suaminya adalah Hanzalah. Maka bertemu. Boleh tak cerita? Mula-mula cerita. Hanzalah tadi pergi perang. Pergi bawa perang sebab sayang kepada Rasulullah SAW. Kemudian kira orang kata kelok-kelok, akhirnya kena cerita juga, telah wafat. Tapi ada cerita yang luar biasa pada Hanzalah. Ni isteri dengar ni. Bila kami kumpulkan, kemudian mayatnya hilang sekejap. Lepas tu jumpa balik dalam keadaan basah tubuh badannya. Apa yang berlaku di rumah tadi? Kata, sebenarnya Hanzalah sudah bersama dengan aku. Sudah bersetubuh dengan aku. Maka belum sempat dia nak mandi wajib. Mandi janabah, mandi junub. Dia sudah jadi orang yang sangat kuat menerima panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita ambil, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah Subhanahu Wa Taala yang memanggil itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kamu menyambutnya, pasti kamu hidup. Dihidupkan oleh Allah SWT jiwa dan raga, hati, sanubari. Maka disebabkan itulah kuatnya Sayyidina Hanzalah menerima panggilan Nabi SAW sehingga kan tak sedar yang beliau ni belum mandi wajib. Ini prinsip yang dipegang Hanzalah. Pegang Hanzalah. Hanzalah ni dia punya prinsip, dah Rasulullah panggil, apa belakang semua tak ada. Yang penting aku pergi. Sampai tak sempat nak mandi junub. Tak sempat mandi junub. Baik Ustaz. Kita nak dengar apa yang disebutkan oleh isteri kepada Hanzalah ini. Kita berehat lagi Ustaz. Para penonton, teruskan kesetiaan anda nak tahu apa jawapan isteri kepada Hanzalah. Kita bertemu selepas ini.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih atas kesedaran anda. Hari ini topik kita sirah, iaitu kisah seorang sahabat yang luar biasa hebatnya keimanan kepada Allah SWT dan keimanan kepada baginda SAW, iaitu Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu. Jadi kita nak sambung dengar cerita pada Ustaz. Tapi sebelum tu Ustaz, ada sahabat kita nak bertanya soalan ni di WhatsApp, ya. Assalamualaikum yang berbahagia Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Semua kru #Tanyalah Ustaz TV3, TV9, moga sentiasa mendapat rahmatnya. Soalan saya, apakah kebaikan yang telah dilakukan oleh Sayyidina Hanzalah radhiyallahu an selain turut serta dalam perang Uhud? Mohon pencerahan Ustaz, jazakallahu khairan kathira. Apakah kebaikan yang telah dilakukan sampai orang ini, Hanzalah ini, menjadi seorang sahabat yang hebat? Ya, Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Soalannya mengenai kebaikan. Ya, kebaikan. Kalau dilihat dalam permulaannya, saya nak kena jelaskan tentang sirah para sahabat Nabi SAW. Sirah sahabat dan sirah Rasulullah SAW, kadang-kadang kita kalau buka dalam kitab sejarah ataupun hikayatul sahabah, ada beberapa perkara yang mereka sentuh, iaitu lebih kepada kekhususan kepada sahabat tersebut. Sayyidina Hanzalah, kalau kita lihat dalam mungkin ada yang tertanya tentang Hanzalah ibnu Rafiq, iaitu seorang sahabat Nabi yang lain, tetapi dia adalah kutabul wahyi. Dia penulis wahyu. Dan itu cerita tentang Hanzalah itu yang dia kata, aku telah munafik. Ingat itu bukan Hanzalah ini. Ini Hanzalah lain. Jadi kena bezakan. Ya. Tapi kisah Hanzalah ini kalau kita lihat, yang saya rujuklah ataupun saya dengar daripada para alim ulama, kebanyakannya kisah Hanzalah ini lebih kurang beginilah. Ya. Dikaitkan dengan ghasilul malaikah, yang dicuci oleh malaikat, yang dimandikan oleh malaikat. Cuma mungkin kita ambil di sini bagaimana Sayyidina Hanzalah ini sangat kuat mendengar perintah Nabi Muhammad SAW. Tak ada kata dua. Tak ada kata dua. Maksudnya kat sini kita boleh spesifikasikan Sayyidina Hanzalah ini adalah orang yang apabila Rasulullah sebut, pasti buat. Mungkin kita kata apa saja yang Rasulullah SAW buat, tapi Hanzalah ni bukanlah orang yang maksudnya dia orang yang pemuda yang masuk Islam pun dengan Mus'ab bin Umair, kemudian jumpa Nabi SAW, dan Rasulullah SAW pun bukanlah tempoh yang lama, tapi cuma bila dia dah berkahwin, Rasulullah suruh kahwin, kahwin juga, jangan tangguhkan. Jadi kat situ kita lihat Sayyidina Hanzalah ialah orang yang sangat setia, sangat cepat menerima perintah dan sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga di antara kebaikan-kebaikan yang ada pada Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu. Bayangkan perkara yang besar pun dia dapat taat, ini kan pula perkara yang kecil. Saya ada sahabat kita nak bersama dengan Ustaz, boleh saya? Ya, baik. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam, saya Encik Rian. Halo, siapa di talian? Halo. Halo. Ya. Ya, Encik Rian daripada Hitam Teruskan Pertina. dengan soalan. Ya, Assalamualaikum Da'i dan juga Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Adakah ni Sayyidina Hanzalah ni, dia telah mengahwini dengan adik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ni kan? Okey. Ya. Jadi sebelum peperangan Uhud, adakah peperangan lain yang disertai oleh beliau? Dan adakah dia juga ada beberapa sahabat yang menyertai memeluk Islam? Boleh tak Ustaz terangkan dan bagaimanakah beliau memeluk Islam? Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum peperangan Uhud ni, Ustaz, ada ke lagi peperangan yang disertai oleh Hanzalah? Dan bagaimana saat ketika dia memeluk Islam itu? Mungkin momen-momen indah ini boleh diceritakan oleh Ustaz. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ketika mana Hanzalah untuk memeluk Islam,
Hanzalah ini ialah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mulut Sayyidina Mus'ab bin Umair. Dan Sayyidina Mus'ab bin Umair bila tadi saya sebut tentang apabila ia bermasuki dalam dalam keluarga pemuka-pemuka orang besar Madinah Al-Munawwarah ataupun asalnya Yathrib. Di sini kita lihat jarak tadi tu. Maksudnya perang Badar, perang Uhud. Ya. Perang Badar adalah pertama sekali. Kemudian perang Uhud, perang kedua. Jadi perang berbalas itu maksudnya tidak ada banyak lagi perang. Dan perang yang besar ini memang permulaan. Permulaan Islam tu diterima. Memang perangnya dahsyat-dahsyat. Dan Hanzalah, maksud perang permulaan ini, perang Uhud, kita tahu perang yang, kalau dalam sejarah mengatakan beginilah, perang Uhud adalah perang pembalasan orang Quraisy kepada perang Badar. Jadi oleh sebab itu kita sebut Badar, Badarul Kubra. Jadi bila sebut Badar itu perang Badar yang yang hebat, yang dahsyat, peperangan itu, maka hendak dibalas balik. Tidak dalam sejarah yang ataupun yang saya tahulah, mungkin ada benda yang saya tak tahu. Memang Sayyidina Hanzalah itu perangnya perang Uhud, sebab perang Uhud di Madinah Al-Munawwarah. Dan kemudian bagaimana Hanzalah memeluk Islam. Hanzalah memeluk Islam. Hanzalah memeluk Islam ini daripada tangan Sayyidina Mus'ab bin Umair, di antara sahabat Nabi SAW yang masuk Islam pada sahabat, iaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair, kemudian bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti detik-detik yang manis. Bertemu dengan Rasulullah SAW. Macam kita melihat seorang yang diutuskan oleh seseorang dan orang itu wataknya, peribadinya laksana orang yang menghantar. Tetapi bila bertemu dengan orang yang betul-betul menghantar, itu Rasulullah SAW. Bagaimana Sayyidina Mus'ab bin Umair bertemu. Ini disebutkan dalam sirah bagaimana sahabat Nabi kalau bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka tidak boleh melepaskan pandangan. Mereka nak bersama dengan Nabi SAW sentiasa. Sebab itu kita lihat bagaimana Sayyidina Mus'ab minta dengan Rasulullah SAW supaya dilambatkan perkahwinan. Tapi Rasulullah tetap kata, tak. Ini hari engkau. Maknanya kau kahwin dulu. Dan ada juga sejarah mengatakan, sirah mengatakan Rasulullah seakan-akan ingin memberikan kelonggaran, excuse sebab kamu baru kahwin. Kan? Tapi bila tengok Hanzalah pergi berperang, Nabi nampaklah maknanya hebatnya jiwa Hanzalah ini untuk berperang, bertemu dengan musuh, seteru yang ia memang geram kepada ni, cuma dia kalau boleh tak nak bertemu dengan ayahnya. Itu. Baik Ustaz, bila kita sebut Hanzalah, ini merupakan tokoh anak muda yang perlu kita contohi Ustaz. Mungkin Ustaz boleh cerita, di usia berapa sebenarnya kisah ini berlaku? Umur berapa Hanzalah ketika itu? Sekitar mungkin 20 ataupun bagaimana Ustaz? 30-an? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Hanzalah, kalau dirujuk kepada sifatnya, memang nampaknya anak muda. Anak muda, tapi belasan ataupun puluhan tu, tapi dia di kalangan generasi yang muda, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa waktu, kemudian syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maudhu' ataupun yang loop daripada kisah Sayyidina Hanzalah ini lebih kepada bagaimana penerimaan dia kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan juga bagaimana dia ingin membantu Rasulullah SAW dalam jihad, dalam perang. Itu yang disebutkan dalam sirah. Baik Ustaz, bila kita melihat, bukan senang saya anak muda tapi mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sebenarnya Ustaz menjadi tunjang dan prinsip kepada Hanzalah ini untuk meletakkan kata-kata Nabi itu yang utama?
berbanding dengan ajakan daripada isteri, ahli keluarga dan sebagainya. Apakah prinsip utama yang diletakkan pada jiwa Hanzalah ini, Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanzalah adalah orang yang apabila menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima bil kulliyatih. Dia menerima dengan seluruh jiwa dan raganya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ia menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pasti meletakkan Rasulullah adalah yang pertama. Maknanya tidak ada yang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya itu dia punya matlamat. Dan yang kedua, dia kata macam seakan-akan bila mendengar hayya al jihad, maknanya dia nak mengatakan Rasulullah dalam keperluan. Maknanya memerlukan bantuan. Jadi aku tak boleh nak gembira sedangkan kekasih Allah dalam keadaan kesusahan. Jadi tidak boleh tidak, aku pergi terus. Tak apalah, maknanya biarlah keluargaku ataupun isteriku tadi, yang penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah macam tak sempat nak berfikir saya. Dalam mentaati baginda sallallahu alaihi wasallam, terus mentaati apa yang disebutkan perintah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kita ada sahabat kita ni, soalannya cukup menarik, ya. Ram Deseru, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Saidina Hanzalah bersifat seorang pejuang yang sangat istimewa. Soalan saya, masihkah ada sifat pejuang di zaman kini sehebat Saidina Hanzalah yang sanggup tinggalkan isteri yang baru dinikahkannya? Terima kasih. Subhanallah, Ustaz. Bila kita sebutkan semalam kita menyambut hari Malaysia, saya sudah pastinya kita teringat akan pejuang-pejuang yang mana menyebabkan Malaysia ini tertubuh. Dan pastinya pejuang-pejuang inilah yang mana mengambil semangat Hanzalah ini dalam diri mereka untuk gigih berjuang, Ustaz. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya tanya Dai. Ya. Dai pernah dengar hikayat Amir Hamzah? Oh, tak biasa dengar tu, Ustaz. Saya tanya para penonton semua. Siapakah di sebalik hikayat Amir Hamzah? Orang Melayu punya tu. Itu orang Melayu. Bila Dai sebut pasal pejuang kita, pejuang Melayu. Melayu ni, mereka ni pun sama. Kaum yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Apa buktinya? Kalau kita lihat sejarah, itu yang saya kata tadi, Amir Hamzah. Siapakah dia Amir Hamzah? Hikayat Amir Hamzah iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Pengarang Melayu Hamzah Fansuri, tak silap saya, dia menulis hikayat Amir Hamzah ataupun penulis itu mengarang Amir Hamzah itu nak menunjukkan orang Melayu sangat mengambil panduan apa yang berlaku pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita lihat seperti mana Raja Haji fi sabilillah, pejuang Melayu, berketurunan Bugis. Ini adalah orang yang pengamal kepada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut tentang soalannya tadi, masihkah ada pejuang? La syak. Kita lihat bagaimana lahirnya Tok Janggut, lahirnya pejuang seperti Raja Haji fi sabilillah, Allahumma selamat, Sumatrani, Syekh Syamsuddin Sumatrani. Ini semua ulama-ulama. Bahkan mereka ini pejuang. Jadi kalau kita lihat kat sini, saya sukalah bila, sebab tu kalau saya nak kongsi sama-sama semua, sirah ni bukan dalam buku saja, tuan-tuan. Para penonton semua. Bukan hanya baca buku, ya, tapi sirah ni, sejarah ni sebenarnya dijiwai dan dihayati kepada frontliners. Anda berada dalam barisan hadapan. Sebenarnya inilah contoh tokoh-tokoh yang anda perlu lihat kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia, kepada polis diraja Malaysia. Jangan pandang selainnya. Pandanglah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh di dalam kagat ataupun bapa, ini semua jadikan hikayat sahabat adalah matlamat anda. Ya. Bawa cerita-cerita.
Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, saya Sayyidina Hanzalah, Khubaib binul Arad. Ini semua bawakan supaya kita nampak ini matlamat kita. Kita nak jadi pejuang seperti mana mereka. Taat kepada Allah dan Rasul serta negeri dan negara yang mereka tinggal, mereka duduki. Sebab tu kita lihat Sayyidina Hanzalah ini bukan saja berperang untuk Rasulullah SAW, bahkan untuk bangsa dan negaranya. Jadi inilah sebagai respon kepada soalan sebentar tadi. Sebab dia mempertaruhkan nyawa biar berbaloi. Maknanya balasannya tidak lain tidak bukan adalah syurga. Jadi ada sahabat kita nak bersama dengan Ustaz, boleh saya? Baik. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Ustaz Sahdan ya. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Khabar Encik Umar, sihat ya? Alhamdulillah saya sihat. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Ya, soalan saya begini Ustaz. Sebagaimana Ustaz menyebut tadi, Saidina Hanzalah adalah dari golongan VIP, golongan orang-orang yang berpengaruh, dan juga berkahwin pula dengan adik kepada ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Soalan saya Ustaz, apakah strategi sebenar Nabi mempercepatkan pernikahan ini? Apakah Nabi dah tahu, Nabi Muhammad SAW dah tahu bahawa Saidina Hanzalah tak panjang umurnya, ataupun apakah strategi yang digunakan pakai oleh Nabi untuk menarik, sedangkan dah tahu dah dia ni isteri dia adalah seorang adik kepada orang yang ketua dikatakan ketua munafik ini, dan apakah strategi Nabi untuk mempercepatkan perkahwinan Hanzalah ini? Adakah Nabi dah tahu atau dah menerima wahyu bahawa umur Saidina Hanzalah ini tidak panjang dan akan menemui ajalnya di perang Uhud ini? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya luar biasa ni Ustaz. Kita nak dengar strategi baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Topik perbincangan kita hari ini adalah sirah Sayyidina Hanzalah radhiyallahu an. Jadi sebelum rehat tadi kita mendapat soalan daripada Cik Omar yang bertanyakan bagaimanakah strategi baginda SAW ketika mana perang Uhud ketika perang Uhud, dan mungkin ada satu perkara yang misteri yang diketahui oleh baginda SAW dalam meletakkan Hanzalah dalam peperangan tersebut. Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Soalan yang ditanyakan tentang peperangan Uhud. Tapi sebelum itu saya akan berkongsi tentang dipanggil fiqhud dakwah. Dalam kita berdakwah, kan sebentar tadi kita ada kongsi bukan semua orang yang baca kitab boleh berdakwah, bukan semua orang yang boleh mengupas kitab boleh berdakwah, dan bukan semua orang yang boleh berceramah ataupun dia dakwah ni satu satu seni ilmu Islam yang tersorok ataupun di sebaliknya ada dakwah. Bukan saya ni memang nak dakwah ni. Ada orang begitu pemikirkan. Tetapi dakwah ni sebenarnya macam-macam bentuk ada. Macam bentuk. Media masa yang menayangkan program tanyalah Ustaz ini pun dakwah sebenarnya. Pemakaian dai ini pun dakwah juga. Ada letak di AI dai. Maknanya saya pakai begini pun sebenarnya di sebaliknya ada dakwah. Tapi kita tak kata saya pendakwah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konsep dakwah memang ada pelbagai. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mashhaduh. Maknanya Nabi punya pemikiran ni luas. Macam kita katalah jangka pendek, jangka panjang. Nabi ada dia punya strategi. Strategi nak dapatkan dakwah di
dapatkan Islam di Madinah, sebab Nabi tahu yang datang ni bukan orang-orang yang biasa-biasa. Ya. Kan? Yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi nak baiat, baiatul Aqabah tadi tu. Bukannya biasa-biasa. Yang datang kepada Nabi ni orang-orang yang memang hebat, intelektual, dah kaji Nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang hantar Mus'ab bin Umair, tu satu. Lepas tu Mus'ab bin Umair ni bila kita tahu dia ni orang cendekiawan, orang yang bijak, orang yang duduk dengan VVIP ni semua. Mestilah yang menerimanya pun orang-orang yang terbilang, orang VIP. Jadi sebab tu tadi saya bawa sedikit saya teringat. Lebih kurang umur 20, 20-an. 20-an Sayyidina Hanzalah bin. Jadi Sayyidina Hanzalah ini dikawinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Strategi perang Uhud. Kita lihat perang Uhud. Perang Uhud ni, okey, tadi kata adakah Rasulullah tak letakkan Hanzalah? Tidak. Hanzalah ni tidak diletakkan, maknanya bahagiannya sebab Hanzalah ini Rasulullah SAW tahu waktu baru kahwin. Jadi cuma perang Uhud kita lihat bagaimana sahabat Nabi dan Rasulullah SAW bersiap siaga untuk, dan Nabi SAW ni bukannya orang yang, kalau orang Jawa tu kata apa, sembrono, maknanya main pakai buat je. Tak, Rasulullah sudah sedia. Sebab tu dalam peperangan Uhud tadi ada macam pakatan orang munafik dengan Quraisy, dan pakatan orang munafik, bukan pakatan ni, minta maaf saya cakap, pakatan maksudnya berpakat merancang, munafik pun datang kepada Rasulullah SAW. Mereka kan? jumpa. Mereka berkata, ya Muhammad, pergilah perang. Kalau kamu pergi, kami ikut. Kalau kamu, kan masa tu Rasulullah tengok, sebab Rasulullah tahu kedudukan sahabat Nabi yang mungkin dhaif dan naif, hanya iman yang kuat, tapi perlu fikir juga dengan strategi. Betul. Kan, kalau kita seorang nak lawan dengan 100 orang, kalau kita ni macam Bruce Lee, tahu juga, maknanya kat situ kena ada strategi. Betul. Kan? Apa kata, who fail to plan to fail. Jadi ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasang strategi, kita tahu bagaimana orang Quraisy pun pasang juga strategi. Orang Quraisy pun dia tahu sebab adanya bapaknya Hanzalah tadi. Jadi masing-masing, sebab tu masa tu perang Uhud, kita tahu Khalid Al-Walid adalah pejuang Quraisy masa tu, tentera kuda. Dan masa tu kita tahu pemanah perang Uhud Sebelum kan? Islam. Maknanya Rasulullah sebelum. Ya. Sama juga Shaddad bin Aus yang menusuk tubuh badan Hanzalah itu semua belum masuk Islam. Jadi ketika mana perang Uhud, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi warning kepada pemanah-pemanah, sebab masa tu perang Uhud, ya maklumlah, Jabal Uhud tu yang sebut perang Uhud tu dikaitkan dengan Jabal Uhud, yang mana Rasulullah SAW letakkan pemanah-pemanah di di Gunung Uhud, dan Rasulullah kata, nampak tak? Maknanya Rasulullah dah bagi warn kepada sahabat pemanah, kamu nampak tak orang yang naik kuda tu? Itu diisyaratkan kepada Khalid Al-Walid. Berhati-hati dengan Khalid, dengan orang yang di atas kuda tersebut. Panglima perang. Panglima perang. Dan kita tahu sejarah bagaimana Khalid Al-Walid pusing kudanya. Tengok, maknanya orang Quraisy dah pasang strategi, orang Islam, sebab Rasulullah nampak orang yang dikatakan munafik ini nak bersama Nabi. Tapi dah nak perang, mereka tarik diri. Mereka undur. Maka akhirnya tinggallah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masa perang tersebut sangat dahsyat, sangat hebat. Tu tadi saya sebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, strategi mereka nak bawa orang Islam turun daripada Bukit Uhud, turun, dan Khalid Al-Walid akan pusing seluruh Bukit Uhud tadi untuk ambush lah. Jadi Rasulullah berada di tengah,
musuh dah lari ke dia, lepas tu dia datang ke sini, bila sahabat pandang ada di sini, mereka pusing, yang ini tadi pusing kembali. Maka pertengahan. Jadi habislah. Maksudnya tengah-tengah. Itulah yang strategi yang dipakai oleh musuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Hanzalah ialah mungkin kalau kita sebut, kita tak boleh cakap Rasulullah tak tahu. Kerana wahyu itu cuma bukan Rasulullah mengetahui, tetapi Allah yang menggerakkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata bila syahidnya Hanzalah, Rasulullah kata apa? Aku lihat malaikat turun ke bumi memandikan Hanzalah dengan air daripada bejana perak. Maka kat sini kita lihat seakan-akan Rasulullah SAW nak bagi tahu memang di sinilah syahidnya, tempatnya perginya Sayyidina Hanzalah Ibnu Rahib rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Maknanya orang yang mati syahid ini dia bukan mati saya, dan dia menyambung keindahan dan keseronokan itu di dalam syurga nanti. Dan inilah rasanya dipahat semangat dalam diri para sahabat, yang mana kelazatan syurga itu jauh lebih hebat daripada kelazatan di dunia. Sahabat kita di WhatsApp, Ustaz nak bertanyakan soalan, boleh saya? Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah Sayyidina Hanzalah mempunyai anak? Jika ada, siapakah anaknya? Adakah anaknya mengikut jejak langkah bapaknya dalam jihad memperjuangkan Islam? Terima kasih Ustaz. Fauzanah Umairah Banting, #biar tahu jangan keliru. Terima kasih Kak Fauzanah, kita bertanyakan soalan. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Yang bertanya mungkin tadi saya sudah sebut, Hanzalah ini umur 24 tahun. Dalam tempoh muda, dan tidak disebutkan ia mempunyai anak. Yang kisah yang dia nak dikaitkan ialah ia dimandikan oleh malaikat kerana kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patuh segeranya dia melakukan perintah ataupun segeranya dia melakukan suatu kelaziman kepada seseorang yang berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada riwayat yang saya dengar pun ataupun belajar, tidak ada anak. Mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita satu prinsip yang mana disebutkan oleh baginda SAW, tidak beriman seseorang itu jika dia tidak meletakkan kecintaan Nabi ini melebihi daripada ahli keluarganya. Ustaz, silakan. Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita sebut tentang iman tak berbelah bagi, susah kita nak gambarkan. Nak bercakap pun malu. Ya, diri pun bukan siapa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kepada kita supaya belajarlah. Selagi mana nyawa di kandung badan, belajarlah untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila sebut tentang peristiwa ini, kita akan ingat Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana Rasulullah SAW pernah bertanya kepadanya, bagaimana iman kamu wahai Umar? Lalu Rasulullah SAW Sayyidina Umar mengatakan, aku mencintaimu lebih daripada segala-galanya kecuali diriku. Lepas tu Rasulullah SAW pandang balik, Rasulullah kata, belum lagi ya Umar, belum lagi. Sayyidina Umar hairan melihat Rasulullah berkata begitu, lalu ia memandang Rasulullah sekali lagi. Ia memandang akan kekerdilan dan kekurangan dirinya. Ia memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa kasih sayang, seorang yang memikul tanggungjawab yang berat membawa Islam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintaimu lebih daripada segala-galanya, lebih daripada anak, harta, jiwa ragaku, hatta diriku sendiri. Maka baru Rasulullah kata, al-an tamma imanuka ya Umar. Sekarang ni baru sempurna iman kamu.
Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebagai sebagai satu prinsip, prinsip patutnya kita berpeganglah pada prinsip ini. Siapapun kita, perintah Allah dan Rasul itulah yang di hadapan. Sebab itu kita lihat para sahabat, hatta ibunya tak makan, ibunya berlapar, sanggup maknanya bunuh diri secara senyap lah. Sebab dia kata, dia warning anaknya, aku tak nak makan, tak nak minum sampai kamu keluar daripada agama ini. Tapi Rasulullah kata apa? Hormat kepada ibumu itu wajib bagi kamu. Ya. Tapi kalau kamu buat maksiat kepada Allah kerana ibumu, maka tidak ada. Tiada ketaatan. La ta'atul makhluk li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk buat maksiat kepada hamba Allah. Sebab dia hamba, dia tetap hamba. Ya. Walaupun dia bos ke, walaupun dia ketua ke, walaupun dia guru ke, walaupun dia ayah ke, walaupun dia ibu ke, walaupun dia datuk ke, walaupun dia apa sekalipun, tetap tak ada taat kepada makhluk kalau kita buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kita meletakkan keyakinan kepada Allah SWT dan kesetiaan kita kepada baginda SAW melebihi daripada ahli keluarga kita. Mungkin ini juga diambil, prinsip ini juga dipegang oleh Sayyidina Hanzalah. Sebab tu Sayyidina Hanzalah tak pegang apa-apa. Maknanya hatta belum mandi junub pun. Hak tu pun tak sempat fikir. Allahu Akbar. Mungkin salah satu daripada apa yang dipikirkan oleh para sahabat adalah mereka lebih membayangkan ganjaran yang Allah nak beri kepada mereka berbanding kesakitan yang sedang mereka lalui, Ustaz. Baik, sahabat kita di Facebook nak bertanyakan soalan. Kita bersama dengan Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, Dai dan kru-kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Yang pertama, adakah peristiwa malaikat memandikan jenazah Hanzalah merupakan salah satu mukjizat bagi Rasulullah SAW? Yang kedua, ketika Hanzalah terkorban syahid, Rasulullah SAW dan para sahabat pejuang Uhud masih berjuang. Ya, bagaimana keadaan jenazah mulia syuhada itu sebelum dibawa oleh malaikat untuk dimandikan kerana junubnya? Yang ketiga, adakah Hanzalah meninggalkan zuriat? Jazakallahu khairan Ustaz dan Da'i. Mungkin Ustaz boleh rumuskan ke ketiga soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rahimah Saud yang bertanya, dia dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih awsa', dia lebih luas. Sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tu kalau kita lihat khususnya para pembaca kitab-kitab Hikayatus Sahabah, kisah Fadail Amal, kitab Fadail Amal itu, maka kita akan lihat di sana ada perkumpulan ataupun penghimpunan kisah-kisah para sahabat. Sebab tu kita tak boleh nak assume ataupun nak ambil semua cerita sahabat ni mesti kita tahu. Tetapi kita kena tengok apa loop dia. Apa poin sebenarnya kisah ini dirakamkan. Bukan sekadar-kadar kita nak tahu secara semua benda kita nak tahu. Jadi macam sebab soalannya macam berulang balik. Betul. Jadi sebab itu kalau kita sebut tentang peristiwa Sayyidina Hanzalah ini, wafatnya dalam perang itu, dalam perang Uhud. Kita tahu dalam perang Uhud. Dan perang Uhud ini satu perang yang dahsyat setelah perang Badar Al-Kubra. Dan perang Uhud, Nabi SAW sendiri tercedera. Bahkan ada yang mengatakan Nabi wafat. Dalam peperangan tu ada suara-suara orang munafik juga, ataupun suara orang-orang yang nak melemahkan semangat para sahabat, maka mengatakan syahid. Dan mungkin di situ juga para sahabat jadi lemah. Tetapi Hanzalah kita tahu dia berperang dengan dahsyat. Orang tengah bersemangat ni. Dia susah nak kendur. Betul. Maknanya. Jadi lawan perang. Cuma dia dah sampai kepada Sufyan. Sufyan Ibnu Harb ini maknanya pemuka Quraisy. Tapi akhirnya syahid disebabkan dibunuh daripada belakang. Jadi cuma bila sebut tentang bagaimana adakah ia mukjizat Rasulullah SAW, kita tahu mukjizat memang mukjizat. Sudah disebutkan apa dia mukjizat.
ini kisah ni nak tunjukkan Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah SWT untuk melihat apa yang berlaku kepada Sayyidina Hanzalah. Bukan mukjizat, tak ada kena-mengena dengan mukjizat. Tetapi di sini kita akan lihat bagaimana kasih Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memandang kepada sesuatu perkara yang pada logiknya manusia tak mampu, Allah boleh kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan. Ini kelebihan. Yang keduanya, perang tetap perang lah. Kalau syahid waktu perang, tak lepas perang. Walhasil kita tahu syahid bila sudah habis, terlihat sekujur tubuh, itu adalah Hanzalah. Dan para sahabat dapat menyaksikan itu Hanzalah. Mungkin penanya-penanya ni mungkin confused kadang-kadang. Dia tak tahu sama ada orang yang meninggal, orang syahid itu adakah sahabat ni namanya Mus'ab bin Umair ataupun jadi mungkin tanya adakah nampak muka lagi ke? Ya, sahabat kenal. Sahabat kenal ini Hanzalah. Tahu Hanzalah. Mungkin dianggap seperti Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, tayyar kedua-dua tangannya. Jadi walhasil saya tidak ingin sentuh tu, tapi kita nak tahu memang syahid di jalan Allah Subhanahu Taala. Kemudian apa tadi yang ketiga? Yang ketiga, bagaimana adakah zuriat? Itu pun itu kita pun telah jawab telah sebentar tadi. jawab, Baik Ustaz. Banyak lagi kita akan bicarakan. Kita nak berfokus kepada apakah sebenarnya pelajaran yang dapat kita ambil daripada kisah ini. Tapi kita telah tamat di TV3 dan kita akan sambung 30 minit di TV9. Kita akan jumpa sebentar lagi. Terima kasih atas kesedaran anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih atas kesetiaan anda. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syadan Al-Hadrami. Ustaz, terima kasih Ustaz ya. Para penonton kita masih setia bersama dengan kita nak dengar tentang kisah Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu. Banyaklah Ustaz perkatakan sebentar tadi bagaimana hebatnya jiwa seorang suami Ustaz. Nak tinggalkan isteri ni bukan senang. Kita nak pergi kerja pun duk video call dengan isteri. Awak tengah buat apa tu? Masak ke? Saya baik. Oleh sebab itu kita nak mempelajari daripada kisah Hanzalah ni. Ya, berbaki dalam setengah jam lagi, banyak pelajaran yang nak kita ambil. Jadi kita nak raikan soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya, Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu telah gugur dan syahid di medan perang Uhud. Adakah beliau mendapat kemuliaan masuk syurga tanpa hisab? Yang keduanya, adakah Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu hidupnya sentiasa untuk mencari redha Allah Subhanahu Taala dan meninggalkan nikmat serta keseronokan dunia semata-mata, tidak mahu menjadi seorang yang munafik? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Hanzalah dibunuh dalam peperangan. Adakah dia ini mungkin bakal masuk syurga tanpa hisab? Dan juga yang kedua, adakah dia ini pergi perang tinggalkan isteri dek kerana takut jadi orang munafik? Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tadi sebut tinggalkan isteri ya. Kalau tinggalkan isteri, kita sebelum subuh kita keluar. Betul Ustaz. Itu pun tinggalkan isteri juga. Baik. Tapi soalan ya, kita nak pergi kepada soalan tentang kemuliaan yang Allah berikan. Dia dalam hidup ni
tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hidup ini Allah Subhanahu Wa Taala menguji setiap hamba-Nya, tidak kira siapa pun orang tersebut. Yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Taala apabila memuliakan seseorang itu, yang paling penting sekali, kemuliaan seseorang menganut agama Islam ataupun dia menjadi orang Islam, itu sudah mulia. Tetapi dalam kisah sirah Hanzalah ini nak menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nampakkan kemuliaan seseorang yang buat sesuatu bakti ataupun berbuat satu pengorbanan yang sangat tinggi, sehingga kan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala datang cuci mayatnya, cuci jenazahnya. Sedangkan kalau kita fikir, ya, okeylah di sini. Kalau jenazah tu syahid, perlu mandi tak? Tak perlulah kot, Ustaz. Perlu, mana perlu. Kalau ikut hukum fiqah, jenazah yang syahid tak perlu mandi. Tapi kenapa dimandikan? Itu satu soalan. Ataupun bukan soalan, maknanya boleh fikir tak? Boleh fikir tak maknanya? Apa simbolik sebenarnya? Allah nak tunjukkan inilah orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tatapan kepada khususnya kita lah, para sahabat ni. Memang Rasulullah dah sebut dah, iman mereka ni kalau nak dibayar ataupun nak diukur dengan sebiji buah tamar, ya, biji buah kurma, sebahagiannya pun tak mampu menyamai nilai imannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita lihat di sini mulialah Sayyidina Hanzalah. Tak perlu nak kata dia di antara orang yang bila hisab tobaan, kalau dah dimandikan begitu, malaikat nak maknanya malaikat mungkar nakir, malaikat rakib atid, ini semua walhasil memang sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya soalan tadi, ya, yang keduanya munafik tadi. Munafik tadi, Ustaz. Itu yang tadi saya katakan tadi masa permulaan program ini tadi, iaitu munafik yang kata saya dah munafik bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu Hanzalah ibnu Rafi'. Oh, lain. Bukan ibnu Rahib. Dia ada dua ni. Jangan confuse. Walaupun dia itu berkahwin dengan bukan berkahwin, bapaknya ialah ketua kabilah Aus tadi, bapaknya. Tapi nak ceritakan yang di sini munafik di sini bukan dia tak nak munafik, sebab munafik ini seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Sayyidina Hanzalah ibnu Rafiq tadi, bukan Rahib. Ibnu Rahib, Abu Amr Safi, ini lain. Tapi dia cakap dengan Sayyidina Sayyidina Abu Bakar, dia kata kita duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan kita memandang Allah, kita menampakkan syurga dan neraka, kita nak dapat masuk syurga, kita nak jauhkan daripada neraka. Ingat ini bukan orang yang sama, ini orang lain. Cuma tentang munafik tadi, memanglah Sayyidina Hanzalah kalau dah pergi berperang tinggalkan isteri, memanglah dia tak nak jadi orang munafik. Cuma kat sini kita nak lihat bagaimana hebatnya imannya meninggalkan isterinya kerana Allah dan Rasulnya. Itu poin yang paling penting disebutkan. Ya, Ustaz. Mungkin kita sebutkan kekalahan ketika Uhud ni, Ustaz. Bila kekalahan tersebut, tiba-tiba Allah datangkan satu kisah yang cukup luar biasa ini, membuka mata para sahabat yang sedang dalam keadaan goyang ketika itu, Ustaz. Maklumlah kalah kan. Jadi memberikan ubat kepada keruntuhan moral ataupun keruntuhan semangat para sahabat ketika itu, Ustaz. Ya. Memang kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya memang bagi semangat. Kalau kita lihat dalam perang Khandaq masalan. Perang Khandaq mungkin ramai yang tahu, Khandaq tu parit. Tapi siapa yang memecahkan sehingga kan boleh menjadi parit, sedangkan itu Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang memberikan idea cara perang begitu, tu akhirnya nama perang Khandaq. Tetapi siapa yang berikan semangat para sahabat nak buat parit, sedangkan tak pernah buat parit. Perang tak pernah buat parit, tiba-tiba nak kena buat parit, longkang. Kan Rasulullah SAW yang pegang kapak
pegang kapak. Rasulullah kata Fatahal Rom, Fatahal Kaisar. Maknanya Nabi dinampakkan oleh Allah Subhanahu Taala pembukaan kota Rom, pembukaan kota Mesir. Maka di situ kita lihat kisah ini juga nak menggambarkan begitu. Rasulullah SAW tahu dalam hati sahabat pun manusia. Mereka pun ada perasaan juga lemah, kan? Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sebut kepada Khalid Al-Walid, kalau tak silap saya, ia mengatakan jangan ingat sebab mereka kata darah dibalas dengan darah sebab pembunuhan, sebab peperangan Badarul Kubra. Tapi Rasulullah kata apa? Kamu mati masuk neraka. Maknanya mati kataklah, mati sia-sia. Tetapi kami, walaupun kami mati, kami masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kat situ Nabi dah bagi semangat. Kan? Jadi betul lah kisah Sayyidina Hanzalah tu juga menjadi perangsang kekuatan balik kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan perang yang selepas-lepasnya lebih hebat lagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, kita melihatkan iman para sahabat ni sampai kemuncak, yang mana mereka ni sampai merasakan kelazatan iman nak dibandingkan kelazatan malam pertama, Ustaz. Kita bicarakan selepas ini, boleh saya? Kita berehat seketika, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Malaikat ke bumi, mandikan jasadnya simpati, sucilah jasadnya mewangi, diarak rohnya ke Firdausi. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Inilah impian seorang Muslim yang beriman kepada Allah SWT. Nak sangat kita akhir kehidupan kita diarak untuk masuk ke syurga Firdausi. Baik, para penonton sekalian, sebelum rehat tadi, saya ada bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz, yang mana hebatnya keimanan para sahabat ini sehinggakan mereka sampai ke kemuncak, merasai manisnya iman ini. Lebih manis daripada kemanisan malam pertama, Ustaz. Tapi sebelum itu, Ustaz, kita boleh rangkulkan dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook bersama dengan Muhammad Cik Pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan saya, Hanzalah sanggup meninggalkan isteri yang disayangi dan berdepan dengan kematian. Bagaimana perbezaan iman dibandingkan dengan iman di zaman sekarang? Adakah keimanan kita hanya di mulut? Yang kedua, adakah istilah iman sedikit? Sebab setahu saya iman bukan seperti matematik. Cuma istilah berkurang itu bukanlah bererti melakukan dosa. Mohon pencerahan. Sekian. Terima kasih Muhammad Cik Pa atas soalan yang diajukan. Bagaimana Ustaz? Tinggalkan isi ini bukan senang je saya. Silakan. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bersama-sama on air ke udara pada hari ini untuk sama-sama berkongsi sebuah kisah sirah ataupun sebuah kisah yang sangat agung kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada semua yang melihat program ini, menonton program ini, dan juga orang yang berada di studio ini, kita semua, sebenarnya saya pun terasa juga. Kita kadang-kadang bila baca ataupun bila kita dengar, tapi kita nak bercerita pula dengan orang, dan kita tahu berapa orang tengok kita cerita tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman mereka
Sebab tu Rasulullah SAW sebut. Di sini saya nak tegur ataupun nak clearkan kepada orang-orang yang menghina para sahabat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan, ashabi kan nujum. Para sahabatku seperti bintang gemitang. Man adraka awwaluhu fahuwa khair, wa man adraka awsatuhu fahuwa khair, wa man adraka akhiruhu fahuwa khair. Para sahabat itu seperti bintang gemitang, yang mana siapa dapat awalnya baik, siapa dapat tengahnya baik, siapa dapat akhirnya pun baik. Maka siapa kita? Dapat tak? Dapat tak kita dengan mereka ni semua? Tak dapat. Maka kita ni dengan para sahabat memang jauh. Bila sebut iman hari ni dengan iman, sebenarnya susah nak difikirkan. Ya. Cuma kita lihat Rasulullah SAW. Dengar. Semua yang, hatta orang yang bertanya tadi, Cik Pa, bertanya kepada kita, ingat Rasulullah SAW pernah merindui golongan yang setelah para sahabat. Apa Rasulullah kata? Wa syaugah bi ikhwani. Alangkah rindunya aku dengan saudara-saudaraku. Ya. Para sahabat duduk depan Nabi SAW. Lalu mereka mendengar Rasulullah rasa macam satu kerinduan. Alangkah rindunya dengan saudara-saudaraku. Alangkah rindunya dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat semua memandang, Rasulullah sebut kita ke ni? Ya Rasulullah, kami ke? Rasulullah kata, lastum bi ikhwani, antum ashabi. Kamu semua para sahabatku, kamu bukan saudaraku. Ya. Maka mereka bingung, sahabat Nabi bingung. Siapa pula yang Nabi merindui ini? Maka mereka tanya-tanya. Kat sini kita lihat. Sebenarnya kisah Sayyidina Hanzalah ni ialah untuk kita tengok macam mana kita nak tiru. Macam mana kita nak ikut. Tak dapat semua, jangan tak buat langsung. Ya. Tak nak tiru ke? Jadi Rasulullah kata apa? Rasulullah kata mereka ialah golongan yang datang setelahku. Mereka beriman kepadaku tetapi mereka tidak melihatku. Siapa para hadirin? Siapa para penonton? Siapa da'i? Siapa? Kita semua. Allahu Akbar. Rasulullah dah sebut dah. Alangkah rindunya aku dengan saudara-saudaraku. Maka sambutlah rindu itu yang Rasulullah sebut tadi. Alangkah rindunya aku kepadaku, sehingga Rasulullah kata apa? Kalaulah mereka itu ada duit sebanyak-banyaknya, mereka akan keluarkan untukku. Sebab itu kalau kita lihat di Malaysia khususnya, kita ada malam Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis cinta Rasul. Sebab tujuannya kita nak jawab Nabi kata tu. Mereka keluar duit, kalau mereka habis duit sekalipun, semata-mata mereka nak melahirkan rasa rindu kepadaku, pasti berlaku. Maka di sini bila sebut iman tadi, yang pertama saya nak katakan, iman para sahabat tak boleh digalang ganti, makna tingginya. Tapi Rasulullah dah letak. Orang yang kedua, orang tak pernah lihat wajahku. Allah. Sahabat lihat wajahku. Sahabat duduk denganku. Sahabat bersama denganku. Sebab tu Sayyidina Hanzalah begitu. Dah nampak Rasulullah SAW. Dah bersama dengan Rasulullah SAW. Dah melihat tingkah laku peribadi Nabi. Tapi kita, yang solat subuh pagi tadi, yang solat berjemaah, Ya. yang menjaga anak, yang menjaga kekeluargaan, suami sayang kepada isteri, isteri sayang kepada suami. Ini apa ini? Ini semua iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut tentang tinggalkan isteri, tinggalkan isteri, apa dia kata? Pepatah Melayu kata apa? Tinggalkan anak di tangan-tangan. Sayangkan isteri, Sayangkan ditinggalkan. sayang isteri ditinggal-tinggalkan. Ini pun dikaitkan tentang Sayyidina Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Ketika mana meninggalkan Sayyidatina Hajar, meninggalkan Sayyidatina Sarah. Tapi ini saya nak kaitkan, bukan maknanya bila sayangkan isteri itu perlu kita tinggalkan dia sampai dia rasa macam tak dipelihara, tak dijaga. Kan? Kita tanya diri kita, wahai suami, berapa kali kita duduk dengan isteri kita, kita berbual dengan dia, kita seronokkan dengan dia. Berapa kali kita bawa dia jalan-jalan, makan angin. Ni cerita honeymoon, cerita malam madu. Tapi bagaimana kita dengan isteri kita? Bila sebut tentang iman, iman ni bukan sekadar semayang saja, tuan-tuan. Para hadirin,
Bukan sekadar semayang saja, bukan sekadar infak saja, hatta mengembirakan. Sebab tu di dalam Islam ada bab mengembirakan. Mengembirakan sekawan, mengembirakan teman, mengembirakan anak, mengembirakan isteri. Kita berada di dalam bulan Muharram, waktu tu kita gembirakan. Bukan pukul badan sampai berdarah. Itu satu bulan lain. Ya. Jadi kita lihat bagaimana Nabi SAW ajar kepada kita bagaimana Sayyidina Hanzalah dia lebih utamakan Allah dan Rasul daripada isterinya. Tapi kalau tidak ada perintah, maka isterinya diutamakan. Itu maksudnya jangan kata lepas ni tinggalkan isteri lah, nak ikut Sayyidina Hanzalah. Tapi bukan. Macam tadi kita pun dengar ada tadi perbualan kita sikit tadi dengan kru tadi kata saya bekas tentera. Masa saya tentera dulu kisah ni lah jadi matlamat kami. Saya tanya kepada orang-orang yang berkhidmat sebagai frontliners. Adakah anda juga begitu? Anda lihat bagaimana anda tinggalkan isteri, tinggalkan anak semata-mata kerana Allah dan Rasul untuk berjuang untuk menjaga negara dan negeri ini. Maka Hanzalah itu menjadi ikon, menjadi idola kepada para tentera, polis. Bagaimana Hanzalah tinggalkan isteri untuk Allah dan Rasul, untuk negeri dan negaranya. Maka begitulah juga anda semua. Saya yang keluar daripada rumah, tinggal isteri. Sekarang ni isteri yang jaga anak ni. Semua. Jadi pertama sekali ucap terima kasih. Terima kasih kepada isteriku, terima kasih kepada isteri-isteri kita yang jagakan anak-anak kita. Nanti balik nanti bawa lah flowers. Bawa bunga bagi sikit. Tangan kosong je. Betul. Bawa jalan-jalan. Tapi hari ni ada had sikit. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT berkati seluruh suami, berkati seluruh isteri. Isteri pun sama. Seperti mana Jamilah binti Ubay bin Salul. Macam mana nak jadi macam isteri macam ni, Ustaz? Jamilah. Faham. Ini orang perempuan. Jangan dengar Hanzalah saja. Tengok pada Jamilah, Sayyidatina Jamilah. Sahabiah. Sebut sahabiah. Mungkin ada yang memandang pada Hanzalah tapi tak memandang kepada Jamilah. Orang perempuan. Saya tanya ni, ada tak pengantin baru? Boleh tak lepaskan suami sekarang? Tak boleh, Ustaz. Semalam punya, semalam Hari Malaysia, buat majlis kahwin. Okey, boleh lepaskan suami? Tak sanggup, Ustaz. Jadi, kita kena tengok macam mana Jamilah punya mauqif. Mauqifah Jamilah. Macam mana? Sebab tu namanya Jamilah. Al-ismu alal musamma. Cantik. Seorang wanita yang didatangi oleh sahabat Nabi SAW cerita tentang syahidnya suami yang baru lepas honeymoon. Luruh jantung, Ustaz. Tapi boleh cerita keadaan suaminya bersama dengannya. Sedangkan patutnya mesti luluh, mesti lemah, tak mampu nak cerita. Sebab apa? Sebab dia nampak yang bertanya kepadaku ini adalah permintaan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Suamiku pergi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku perlu jawab kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya Jamilah kata, masa aku nak merelakan suamiku pergi, aku dah kata dengannya, abang ni kan kita ni baru kahwin, baru diijab kabulkan, takkanlah. Maknanya nak tunjukkan kat sini isteri faham Rasulullah SAW bagi kahwin tu maknanya sudah bagi kelonggaran. Bagi MC. Tapi abang ni lain. Rupanya abang ni punya sifat lagi hebat daripada apa yang saya fikirkan. Maka akhirnya isteri pun merelakan suami. Jadi oleh sebab itu, wahai yang bergelar isteri-isteri, lihat bagaimana kamu melayan suami kamu, bagaimana kamu melayan kerenah suami kamu. Tapi walau bagaimanapun, di sebalik kamu kamu menahan kerenah, menahan perangainya, kamu juga adalah wanita syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya kamu mampu, tidak ada membebel banyak. Membebel pun boleh juga, bagilah. Tapi maksud kat sini, bagaimana kamu berinteraksi ataupun berhubungan dengan suami kamu dalam konteks sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sayyidina Hanzalah ibn Rahib radhiyallahu taala anhu.
di sebalik jiwa Jamilah itu pasti dia merasakan bahawa aku tak bimbang kerana mungkin aku akan bertemunya di syurga nanti. Allah Akbar, sebagai kata-kata akhir daripada Al-Fadhil Ustaz, sebagai kesimpulan dalam kita nak mengambil ibrah kisah daripada Hanzalah ini, Ustaz. Allah Akbar. Alhamdulillah. Tak sedar Tak sedar, Ustaz. Dah ujung dah. Tapi pertama sekali kita ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton, semua yang mengikuti episod kali ini. Tak terkurang juga kepada kru-kru TV3 khususnya yang ada di set ini. Kita ni awal pagi, semuanya kerana Allah dan Rasul. TV3 buat program ini pun untuk ajak manusia kerana Allah dan Rasul. Saya datang ke sini untuk menerima pelawaan, mungkin ramai ustaz lagi yang lebih baik, lebih mahir, lebih bijak menyampaikan. Saya minta maaf kalau sekiranya kurang adab ataupun kurang penyampaian. Tetapi saya datang ini kerana Allah dan Rasul untuk berkongsi ilmu seorang sahabat Nabi SAW yang agung. Da'i datang, ada rutitnya pun sama juga, Masya Allah Ta'ala. Cuma marilah sama-sama kita muhasabah diri kita, kita memandang kekerdilan dan kekurangan diri kita. Apa dosa yang tak pernah kita buat? Apa kesilapan yang tak pernah kita lakukan? Kita manusia pendosa. Kita manusia yang berhak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin disebabkan kita duduk dalam majlis ilmu, walaupun secara alam maya ini, barakah keberkatan ini pasti ada. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada. Mudah-mudahan Allah cucuri rahmat ke atas seluruh orang yang mengikuti program ini. Di mana sekalipun anda berada, kita yang ada di sini, mudah-mudahan Allah pandang rahmat dan kasih sayang, khususnya orang yang berkhidmat di sini. Mudah-mudahan ahli keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah angkat segala musibah, malapetaka, bencana, wabak, penyakit yang ada di negara Malaysia ini khususnya. Mudah-mudahan Allah pelihara seluruh penduduk umat Islam di negara Malaysia ini. Dan mudah-mudahan kalau suara-suara kita ini, kita bercakap ni, ada di televisyen, di restoran, di pejabat, ada non-Muslim, mudah-mudahan anda masuk Islam. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima Islam seadanya. Islam dibawa dengan rahmat. Islam tidak ada caci mencaci. Islam tidak ada kutuk mengutuk. Islam tidak ada hina menghina. Melainkan kalau perintah sudah sampai, barulah jihad itu digunakan. Tetapi bukan Islam tertegak dengan jihad. Maka mudah-mudahan kita diberikan faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah luas. Allah berikan faham, iman kita bertambah insya-Allah apabila kita mendengar kisah Sayyidina Hanzalah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Badi As-Samawati wal Ard, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini hamba-Mu yang kerdil, yang hina di depan-Mu, ya Allah. Tidak ada sesuatu yang indah melainkan Engkau yang mengindahkannya. Tidak ada sesuatu yang baik melainkan Engkau yang membaikkannya. Tidak ada sesuatu yang lembut melainkan Engkau yang melembutkannya. Maka kami mohon padamu, ya Allah, pada pagi hari Khamis ini, ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kami kekuatan untuk kami menghidupkan agama kami di dalam hati kami. Menghidupkan iman kami di dalam hati anak-anak kami serta pasangan kami. Ya Allah, sebagaimana Kau berikan kurniaan kepada Sayyidina Hanzalah Ibnu Rahib radhiyallahu ta'ala anhu. Kau berikan kekuatan iman kepada Sayyidatina Jamilah binti Ubay bin Salul dan juga kepada seluruh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon padamu, ya Allah, agar Kau kurniakan keimanan itu kepada kami semua, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syadan Al-Hadrami atas perkongsian diberikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada kisah ini. Para penonton, jangan lupa temu janji kita esok bersama dengan sahabat saya sebagai moderator Da'i Anas dan panelnya Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yuno dalam topik yang cukup menarik, ibadah OKU. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua.
Kita jumpa pada esok hari. Saya Dai Aiman. Mohon maaf atas lanjur kata, terlajak bicara, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Langkahku atur pasrah